Pada hari mati sekalian, hari ini merupakan satu hari cukup bersinar. Bukan sahaja sebab ada ketiga-tiga ataupun kedua menteri daripada kementerian lain bersama-sama kita. Lebih-lebih lagi inilah julung kali saya lihat kita sempat berjumpa the training providers. Otherwise, training providers ini akan menjadi satu hubungan sulit di antara HRDM dan training providers. Sehingga kita tak tahu sewa ataupun sewa training providers. Dan hari ini kita lihat, ini julung kali saya menjemput hampir 500 training provider supaya kita masing-masing tahu who are the training providers. Dan saya lihat salah satu kecacatan kita, kecacatan ataupun kekurangan di Kementerian Sumber Manusia, untuk perhatian rakan-rakan saya daripada SPRM, kecacatan kita apabila kita memberi latihan kemahiran kepada golongan belia ataupun golongan tercicir, tetapi kita tiada tahu di manakah keseluruhan mereka. There's no tracer. Ataupun barangkali tracer ini dibuat oleh training provider sendiri. Maka saya telah merayu, pemohon, memberi arahan kepada Kementerian Negeri, kepada HRDM supaya memastikan tracer ini dibuat daripada orang parti ketiga. Otherwise, all this while by tradition, the training providers will do the tracer study. Dan mengikut laporan yang disampaikan kepada jabatan, kita anggap latihan itu berjaya. Kebetulannya tidak. Dan apabila saya menjawab jawatan sebagai Menteri Sumber Manusia, dengan pengalaman saya sebelum ni, apabila saya menjadi Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan telah melibatkan pelbagai latihan, khususnya dalam sektor pertanian, dan sebaik saja tamat latihan pertanian, beberapa kali dijemput ke pejabat SPRM daripada pagi sampai petang. Maka dengan pengalaman itu saya telah membuat keputusan tiada lagi pendekatan train and place. Apa guna kita adakan program-program latihan kemahiran untuk belia setelah diberi latihan, belia ini masih kekal sebagai unemployed. That will defeat the purpose of providing training. Therefore, I've instructed HRD, the chairman and CEO, to ensure you get employment first before providing training. Maka dengan menukar pendekatan kita hari ini, place and train, maka kita diberi jaminan bahawa setiap insan diberi latihan di bawah Kementerian Sumber Manusia akan dapat peluang-peluang pekerjaan dengan keadaan hari ini. Dan saya perlu merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengerusi, CEO dan semua ahli lembaga HRDM kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan cukup berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Plan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA. Plan ini adalah rancangan komprehensif oleh kerajaan dalam usaha memulihkan ekonomi negara untuk mengurangkan impak akibat pandemik 19, COVID-19. Melalui plan PENJANA, kerajaan dapat membantu syarikat-syarikat SME yang terkesan melalui penyaluran pelbagai inisiatif dengan harapan ia akan mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hari ini di negara kita, walaupun sebelum ini kita begitu bangga sangat dengan negara-negara bangun, khususnya negara-negara barat yang begitu berjaya dari segi teknologi dan sebagainya, tetapi negara kita walaupun hampir ketinggalan jika banding-banding negara lain, tetapi dari segi memerangi COVID-19, negara kita lebih jauh berkesan daripada negara-negara lain. Dan kita berjaya bukan saja sebab usaha kerajaan, tetapi kesetiaan, pengorbanan dan kerjasama daripada rakyat. Maka kita mengambil iktibar bahawa setiap usaha hanya boleh berjaya sekiranya ada kerjasama dan sumbangan daripada semua lapisan masyarakat. Begitu juga hari ini kita lihat program-program HRDM dalam usaha memerangi kelembapan ekonomi untuk mengatasi pengangguran. Walaupun ada usaha daripada pihak kerajaan bekerjasama di antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Belia dan Sukan, kita masih tidak akan berjaya unless semua yang terlibat ikhlas, termasuk HRDM dan juga training providers. Kita berjaya hampir memerangi krisis kesihatan.
Kita belum lagi berjaya memerangi kelembapan ekonomi, krisis ekonomi. Dan kita tidak akan berjaya until and unless all of us are committed to overcome the economic crisis. Maka saya merayu, memohon kepada training providers, tanggungjawab kita bersama. Walaupun begitu ramai memohon, kalau sebelum ini kita lihat kedudukan sebenar, hubungan di antara training provider dengan HR dia menjadi sebagai kekasih gelap. Nobody will know. Tetapi saya telah minta pihak HR dia untuk mendekap pendekatan, bukan saja bagi secara terbuka, pada masa yang sama pastikan kita upload setiap training provider punya gambar dan syarikat dalam website HR dia. Senang sekiranya gagal HR dia can pick them, SPR can pick them up. Yang penting hari ini kita menghadapi bukan untuk mengatasi masalah fakta. Kalau diikut fakta kita boleh berjaya, tetapi hari ini kekangan kita mengatasi perception. By perception. Wow. Maka dengan adanya ketulusan seperti ini, saya percaya kita akan berjaya mengurangkan, bukan saja mengurangkan pengangguran, tetapi lebih kepada mengatasi krisis ekonomi yang global. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu, bagi mendukung aspirasi kerajaan untuk merealisasikan bencana, Kementerian Sumber Manusia menerusi PSMB telah memperkenalkan inisiatif bencana Etihadiah pada 22 Jun yang lalu. Di bawah inisiatif ini, seseorang individu itu bukan saja akan mendapat pekerjaan, tetapi mereka juga akan dilengkapkan dengan kemahiran yang diperlukan. Kos latihan pula ditanggung sepenuhnya oleh PSMB melalui peruntukan penjana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Melalui penjana Etihadiah, 5 skim diperkenalkan, iaitu Place and Train, B40 Development, SME Development, Industry Revolution 4.0 dan Gerak Insan Gemilang GIG. Program Place and Train memberi jaminan penempatan pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan kepada pelatih. Sebaik saja peserta menamatkan pelatihan. Kalau kita lihat sebelum ni, dari segi pembayaran dibuat untuk pembekal latihan adalah jauh berbeza dengan apa yang kita buat hari. Wang pendahuluan akan disalurkan kepada pembekal training. The balance of the payment akan dibuat setelah disahkan bahawa mereka yang diberi latihan dah dapat peluang-peluang kerja. Dan ini bukan hanya disahkan melalui tracer. Perkeso akan memainkan peranan pengurusi Perkeso bersama-sama kita pada petang ini. Perkeso akan memastikan bahawa yang telah didapat peluang-peluang pekerjaan ini dicarumkan melalui bayaran Perkeso. This is one of the mechanisms we are looking at, Dato' Seri, to ensure they are employed. There's no point of spending millions conducting training, and toward the end, if the participant is going to be unemployed, then they will defeat the purpose. Ini duit kerajaan, bukan duit individu. And all of us the responsibility. Maka manakala skrim Gerak Insan Gemilang ataupun GIG pula membolehkan pelatih mensuburi dan menjana pendapatan dalam sektor ekonomi GIG setelah menamatkan latihan. Tuan-tuan, puan-puan, pada hadirin majlis sekalian, ingin saya kongsikan pada para hadirin dalam Dewan ini pencapaian inisiatif yang baru saja dilancarkan tidak sampai 3 bulan lalu. Sehingga Ogos 15, pihak PSMB telah menerima sebanyak 9,239 kertas cadangan yang melibatkan 2,548 majikan yang akan menawarkan penempatan pekerjaan kepada pencari kerja. Selain daripada itu, dalam tempoh masa hanya kurang dari 1,5 bulan, lebih daripada 15,000 penempatan pekerjaan telah pun berjaya ditawarkan menerusi penjara Etihadiah. Hari ini, seramai 50 warga tempatan akan menerima surat tawaran pekerjaan dan seterusnya menjalani latihan di bawah program penjara Etihadiah. Mereka ini mewakili lebih 15,000 rakyat Malaysia yang akan menjalani latihan dalam waktu terdekat sebelum ditempatkan dengan majikan masing-masing. Kesemua individu ini berjaya melepasi sesi temuduga dan terpilih untuk menjalani latihan
bagi melengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Sebaik selesai latihan, golongan ini akan mula bekerja untuk tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan dengan kadar gaji bermula antara RM1,800 hingga RM7,000. Kos latihan bagi setiap pekerja ini dianggarkan seberjumlah RM5,000 setiap orang. Manakala untuk latihan kemahiran yang teknikal, kosnya dianggarkan mencecah lebih RM7,000 bagi setiap bulan pelatih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sedia maklum ada yang memohon untuk peserta daripada 500 hingga 2,000. Walaupun dari segi kedudukan kewangan HR dia sedia, tetapi saya telah mengarahkan pihak HR dia bermula daripada, walaupun permintaan untuk 500, mulalah daripada 50 orang dahulu. Bukti itu apabila tuan-tuan dan puan-puan boleh buktikan dari segi keikhlasan dan ketulusan, maka HR dia tidak ada masalah untuk menambahkan sehingga beribu-ribu. We are ready and willing to assist. If you can't prove it 50, I don't think you can prove it 500. Sebab kita lihat pendekatan, the moment you submit your list, the moment you are approved, we are paying you almost 50%. Let's start with 50 first. Prove to us. Dan HR dia tidak ada masalah. Rather than we are giving all few thousand at one go and you take home 50% and you don't conduct the training, then we have to go to the legal tussle to fight back. By the time dah pilihan raya dah. And nobody knows who will be there. Maka we'll start with smaller numbers, prove us, show us your ability and capability. Then we are ever ready to assist. Dan tuan-tuan dan puan-puan dan para hadirin majlis sekalian, Kerajaan Perikatan Nasional cukup prihatin dengan cabaran semasa para pelatih yang kemudiannya menjadi pekerja kepada majikan mereka tidak perlu risau kerana kedua-dua pihak, sama ada pekerja ataupun majikan, tidak perlu menanggung sebarang kos walaupun 1 sen. Di sini apa yang saya ingin nyatakan ialah kejayaan dalam mengurus dan memproses lebih 9,000 kertas cadangan serta kerjasama yang terjalin dengan majikan-majikan terpilih merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Tahniah diucapkan kepada PSMB dan seluruh warga kerjanya. Keep up the good work. Walaupun it's not easy to work with me as mentioned by Dr. Nelson, bukan senang, end of the day, all of us have a common objective to achieve. Keep up the good work. Kejayaan dalam mengatasi pelbagai cabaran menunjukkan betapa komitmennya warga PSMB dalam mendukung mandat yang diberikan oleh kerajaan. Hadirin majlis sekalian, kepada semua penyedia latihan yang hadir hari ini, saya menyeru agar anda semua akan terus memberikan perkhidmatan dan latihan yang terbaik. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan memberikan latihan yang terbaik bagi menyokong pembangunan modal insan di negara. Malah saya sendiri yang meminta supaya semua penyedia latihan memberikan ikrar bebas rasuah di hadapan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia pada hari ini. Saya mahu menjadi amalan oleh semua penyedia latihan yang berdaftar di bawah PSMB selepas. Kehadiran timbalan Ketua Pesuruhanjaya dan barisan tertinggi menunjukkan komitmen pihak HRDM untuk memastikan ketulusan dari segi pengendalian program sepanjang bersama-sama dengan HRD. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang berada di dalam Dewan ini. Pada masa yang sama, saya juga ingin menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya rakan media agar menghebatkan mengenai inisiatif ini supaya lebih ramai lagi warga tempatan mendapat manfaat. Tahniah juga diucapkan kepada mereka yang menerima surat tawaran pekerjaan pada hari ini. Saya yakin ribuan lagi yang akan menerima surat tawaran selepas tamat latihan. Kepada para majikan, penyedia latihan serta semua agensi yang terlibat, terimalah setinggi-tinggi penghargaan daripada kami atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa memberikan sokongan sehingga membawa kepada kejayaan
Inisiatif Penjana HRDF. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin mengumumkan bahawa PSMB telah dilantik sebagai penyeras untuk semua program reskilling dan upskilling di bawah penjana yang dijalankan oleh pelbagai agensi. Untuk itu, satu halaman arahan ataupun landing page telah diwujudkan untuk menyediakan akses mudah berkaitan semua maklumat program upskilling dan reskilling di bawah penjana dalam memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada pelatih diambil bekerja selepas tempoh latih. Saya percaya kita dapat menjayakan misi ini kerana setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab dalam membantu membangunkan ekonomi negara. Dengan sokongan warga Malaysia, semua lapisan masyarakat, kita hampir memerangi krisis ekonomi. Dan saya percaya dengan sokongan dan kerjasama semua lapisan masyarakat, kita sempat mengatasi kelembapan ekonomi ataupun krisis ekonomi dalam masa terdekat. Dengan kata-kata ini, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program pada petang ini, dan saya dengan amat rendah diri merasmikan Penjana HRDF Inisiatif dengan rasmi. Sekian, terima kasih.